Salam sejahtera, saya harap semua belajar dalam keadaan yang sihat, gembira, selamat, penting sihat sebenarnya. Baik, video ini berkaitan dengan tingkatan 4 bab 7 kadar tindak balas, kertas 2 bahagian C. Soalan 1. Dua situasi mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan harian. Okey, situasi 1, penyimpanan makanan supaya boleh tahan lebih lama. Menggoreng kerepek, betul? Ubi kayu dalam masa yang paling singkat. Okey, jadi huraikan cara anda untuk mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam situasi 1 dan situasi 2. Okey, jadi bagaimana kita nak simpan makanan supaya dia tahan lebih lama? Senang. Kita simpan dalam peti sejuk, betul. Okey, jadi terangkan faktor dia. Kerana peti sejuk, suhu dia lebih tinggi. Minta maaf. Dalam peti sejuk, suhu dia lebih rendah. Jadi, bakteria membiak dengan lebih perlahan, maka kadar makanan menjadi rosak adalah lebih rendah. Nampak maka? Okey, macam mana kita nak goreng ubi kayu supaya dia cepat masak? Okey, jadi ubi kayu itu boleh dipotong kepada kepingan yang kecil. Jadi terangkan, kalau kepingan dia lebih kecil, maka jumlah luas permukaan pada kepingan ubi kayu itu adalah dua kali yang lebih kecil. Betul. Jadi jumlah luas permukaan pada kepingan ubi kayu yang lebih kecil adalah lebih besar. Jadi saiz lebih kecil, maka jumlah luas permukaan dia lebih besar. Akhirnya makanan itu dapat menyerap lebih haba. Jadi masa yang diambil untuk makanan dimasak menjadi singkat ataupun berkurang. Okey. Jadi 8 markah. Seterusnya, soalan 2. Anda dibekalkan asid sulfurik, larutan natrium tiosulfat dan radas. Huraikan satu eksperimen. Kena huraikan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas. Jawapan anda perlu mengandungi perkara berikut. Okay. Jadi ini adalah satu soalan yang belajar dikehendaki menghuraikan eksperimen dan mesti gunakan bahan kimia yang diberi dalam soalan. Jadi ikut kadang-kadang format dia tidak bagi. Okey, kadang-kadang dia bagi format. Kalau tak bagi format, belajar ikut saja format ini. Prosedur, pemerhatian dan kesimpulan, lakar graf kalau perlu, kalau ada. Okey, jadi eksperimen ini kita pernah buat di dalam kelas. Saya wajibkan setiap belajar kena buat secara individu. Masih ingat? Jadi ini prosedur dia. Belajar boleh baca sendiri sebenarnya. Okey, pertama, sukat dan tuang 50 cm3. Ini mesti nyatakan 50 boleh, 40 boleh. Sukati. Tapi mesti nyatakan isi padu dan kepekatan larutan yang digunakan. Okey, saya ulang. Prosedur 1, sukat dan tuang 50 cm padu, larutan natrium tiosulfat 0.5 mol DM-3 ke dalam sebuah kelalangkun. 1 markah. Letakkan kelalangkun di atas sehelai kertas putih yang bertanda X. Catatkan suhu larutan natrium tiosulfat. Masukkan 5 cm3. Masih ingat kita guna 5 cm3. Asid sulfurik 1.0 mol DM-3 ke dalam larutan natrium tiosulfat dengan cepat. Kemudian mulakan jam rantik. Bila kamu masuk, kita cepat mulakan jam rantik dan goncang campuran secara perlahan-lahan. Ingat tak? Okay. Rekod masa yang diperlukan untuk tanda X tidak kelihatan. Kita akan tengok di atas itu. Okay. Dan kita, sudah hilang. Tik. Kita hentikan masa. Ulang langkah 1 hingga 6. Okay, langkah 1 hingga 6 dengan memanaskan larutan natrium tiosulfat kepada suhu yang berlainan. Contoh, mungkin 30 mungkin tak adalah ini suhu bilik. Mungkin kita 35, 40, 45, 50. Okay, seterusnya, nyatakan pemerhatian. Pemerhatian dia adalah mendakan kuning terhasil. Kedua adalah masa yang digunakan untuk tanda X tidak kelihatan semakin pendek apabila kepekatan. Minta maaf. Apabila suhu larutan natrium tiosulfat yang digunakan semakin meningkat. Dan bersamaan kimia dia, natrium tiosulfat
campur dengan asid sulfuric H2SO4, Na kahwin dengan SO4 menjadi Na2SO4, air dihasilkan, mendakan kuning, sulfur terbentuk dan gas sulfur dioksida terhasil. Kesimpulannya, semakin tinggi suhu larutan natrium thiosulfate ataupun ini lebih baik kita guna larutan natrium thiosulfate. Larutan natrium thiosulfate semakin tinggi kadar tindak balas. Ini kesimpulannya. Kemudian kita dikendaki lakarkan graf. Okay, masih ingat di dalam kelas kita pernah lukis graf ini iaitu kadar tindak balas, unit dia melawan suhu darjah Celsius. Jadi kita dapat graf meningkat, graf seperti inilah. Ini menunjukkan suhu meningkat, kadar tindak balas meningkat juga. Okey. Jadi 12 markah, selalunya 10 markah lah, 10 markah. Okey, jadi di sini ada soalan ni saya bagi banyak sikit, 12 markah. Okey, jadi itu saja untuk soalan 1.